Cara dibersihkan qalbi Nabi, hati Nabi, dahlah tuang air zam-zam, dibersihkan pula dengan dituangkan pula emas, dituangkan pula perak. Bukan dengan cara biasa tuan-tuan, dengan cara yang luar biasa. Sama juga hati. Tuan-tuan, hati ni, tuan-tuan tak boleh hidupkan dia dengan cara biasa-biasa tak. Tuan-tuan kena belajar macam dengan cara luar biasa. Banyakkan belajar zikir di hati. Banyakkan belajar zikir di hati. Contoh paling mudah. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, Imam Nawawi kata apa? Az-zikru yakunu bil qalbi. Saya ulang balik. Nabi bersabda, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Fa ini qtusira ala ahadihima fal qalbu afdalu. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, zikir itu ada laya di hati. Ni cara yang luar biasa. Saya ulang balik. Zikir itu ada laya di hati. Dua. Saya ulang kali yang ketiga. Nabi kata Imam Nawawi, rujukan kita Al-Azkar muka surat yang ke-6. Az-zikru yakunu bil qalbi. Zikir itu ada laya di hati. Dan ada laya di lidah. Okey. Nak yang luar biasa sikit. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Dan terlebih hebat, dan terlebih power, dan terlebih luar biasa zikir yang dijalankan dengan lidah dan hati. Jalan sekali. Dah? Fa ini iqtasira ala ahadihima fal qalbu afdalu. Kalau kamu nak pilih, nak kurangkan mana? Nak kurangkan di lidah ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya latif, ya latif, ya latif. Ataupun nak banyakkan di hati. Kata Imam Nawawi, fal qalbu afdalu. Banyak afdal, banyakkan zikir di hati terlebih afdal. Jadi hari ni tuan-tuan, itu baru poin yang pertama. Setengah jam dah. Bagaimana mungkin kita nak mencapai kesempurnaannya solat dan sekiranya hati kita tak bina ia dengan cara yang luar biasa. Dan saya ulang balik tuan-tuan, itu bukan kali pertama dah Nabi dibelah hati Nabi untuk dibersihkan. La. Dua pendapat, ada yang kata kali ketiga, ada kata kali keempat. Maknanya dalam perjalanan nak mencapai kepada Isra' wal Mi'raj yang luar biasa, maka pasti cara dan tekniknya luar biasa. Sebab itulah pada hari ini dalam sempena kita berada pada tanggal 27 Rejab 1441 Hijrah, yang kita maklum berlaku peristiwa yang luar biasa pada malam tadi. Sejarahnya malam tadilah, bukan malam tadi berlaku. Iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka ambillah istifadah tuan-tuan. Kalau Nabi sebelum nak dipertemukan dengan Allah, Nabi dibersihkan hati Nabi dengan cara yang luar biasa. Kita juga, kalau kita nak berjalan kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah, yang sehingga mencapai kepada khusyuknya solat, solat yang luar biasa, maka jalan yang pertama tuan-tuan, kena banyakkan bersihkan hati dengan cara yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Bersihkan hati dengan cara yang luar biasa. Contoh paling mudah. Pada hari ini saya nak share dengan tuan satu ilmu yang mudah yang tuan-tuan boleh buat pada zuhur nanti. Bantu saya agar tuan-tuan dapat bantu anak isteri tuan-tuan berjemaah di rumah nanti waktu zuhur. Waktu zuhur nanti, contoh kita terus bagi praktikal. Tak nak bicara kosong, terus bagi praktikal. Contoh paling mudah, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mulakan yang ni dahulu dengan zahir dan batin. Mulakan yang ni dahulu. Kalau tuan-tuan betul nak merasakan solat tu dengan cara yang luar biasa, tolong amalkan ilmu ini. Tuan-tuan tak perlu percaya dengan kalam Irwan Zahuri. Tak percaya, tak apa. Tapi saya minta kerana Allah, tuan-tuan buat. Tuan-tuan tak buat, confirm. Tuan-tuan tak akan merasai perubahan. Tuan-tuan buat, kalau ada rahmat Allah, kalau Tuhan nak bantu, tuan-tuan, asbab daripada buat Allah, banyak perubahan akan berlaku. Tuan-tuan tak buat, confirm tak berlaku perubahan pun. Saya tak rugi, tuan-tuan tak rugi. Tuan-tuan tak perlu percaya, just buat. Baik. Kata Imam Nawawi, macam mana nak belajar zikir di hati? Buat zuhur nanti. Bantu saya agar tuan-tuan dapat bantu anak isteri tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak berzikir,
Dah ajar anak-anak, ingat dah. Kata Imam Nawawi, zikir tu dekat lidah, zikir tu perlu ada di hati. Macam mana cara nak zikir di hati tu? Wa yuta'aqqalu maknahu wa yutadabbaru ma yuzkaru. Wa yuta'aqqalu maknahu, diakalkan maknanya, wa yutadabbaru ma yuzkaru, dan ditadabburkan artinya. Baik. Contoh kepada muslimat, nanti bila suami kata Ilahi Rabbana Subhanallah, ajak suami kita berzikir. Dah? Yang tiga ni berkat, tuan-tuan, berkat jangan tinggal. Bila suami kata Ilahi Rabbana Subhanallah, mula-mula bagi muslimat, ambil perkataan tu, letak pada otak, fahamkan makna. Apa makna dia? Maha suci Allah. Otak tempat faham, bukan tempat yakin. Yakin tempatnya di qalbi. Otak tempat terjemah, bukan tempat yakin. Yakin tempatnya di hati. Baik. Maka bila suami kita kata Ilah Rabbana Subhanallah, ambil word tadi, letak pada otak, fahamkan makna. Maha suci Allah. Baik. Bila nak berzikir, tuan-tuan, ni belajar zikir cara luar biasa. Dah? Bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari. Pandang hati sanubari. Mana di hati sanubari? Ingat sampai mati. Buat dua jari, diputing balik kiri, dua jari di bawah puting balik kiri. Dah? Dua jari di bawah puting balik kiri. Baik. Di sini panggil hati sanubari. Tempat duduk nafsu ammarah. Kalau puting dua jari di atas, lawamah. Puting balik kanan, mulhimah. Puting balik kanan di atas, radiyah. Ulu hati ni mutmainnah. Otak mardiyah. Pusat kamaliyah. Tu tempat duduk tujuhnya nafsu. Ada tujuh. Baik. Yang paling jahat sekali, ammaratun bisuk ni. Ammarah. Maka, bila suami kata, dengar elok-elok, belajar berzikir cara luar biasa. Dah? Agar hasilnya luar biasa. Ilah Rabbana Subhanallah. Ambil perkataan tadi, letak pada otak, fahamkan makna. Maha suci Allah. Bila nak berzikir, tundukkan kepala, mata ni pandang hati sanubari, maka lidah mula kata Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, jari berjalan. Saya tak galakkan tuan-tuan guna buah tasbih. Guna buah tasbih untuk zikir 100. Baru pakai buah tasbih. Kalau zikir 3-3, guna jari. Ya, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Senang tahan nafas. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33. Kalau pakai jari, lagi senang tuan-tuan nak jaga nafas. 7, 14, 21, 28, 33. Nanti ada rezeki nanti kalau tuan-tuan attend program-program kami. Ada yang insya-Allah juga kita akan buat dalam bentuk live di Facebook. Ada agar bagi tuan-tuan yang jauh, tuan-tuan boleh belajar walaupun secara di alam maya. Kita akan ajar pula macam mana nak menghasilkan zikir nafas. Dah? Sebab nafas kita ada 4. Nafas, anfas, tanafas, nufus. Sebab tu kalau kita belajar zikir nafas ni, tuan-tuan, kita zikir lama pun tak letih. Bukti orang menyanyi. Orang menyanyi. Tuan-tuan pernah dengar ke? Pernah dengar tak perkataan ni? Biasa kalau orang menyanyi, orang keluarkan suara daripada mana? Cuba jawab di ruangan komen. Cuba jawab di ruangan komen. Biasa kalau sebut bab nyanyian, dah, kalau kita belajar vokal dan sebagainya, contoh, orang akan belajar mengeluarkan suara dari mana? Bantu saya jawab di ruangan komen. Saya nak tengok feedback tuan-tuan. Faham ke tidak benda ni? Sebab tu dia menyanyi setengah jam ke, 3 jam ke, buat live konsert 4 jam ke, suara tak pecah. Dah? Tak keluar lagi ni. Saya tanya balik tuan-tuan. Biasa kalau orang belajar vokal, dia suruh mengeluarkan suara daripada mana? Jawab di ruangan komen. Takut lambat sangat ni. Dah banyak sangat dah. Dah. Tak berhenti-henti ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Jawab di ruangan komen. Okey, Halimah Mahfuz dah jawab. Keluar suara perut. Dah Halimah Mahfuz dah jawab. Kan kalau tuan-tuan belajar vokal, suara ni bukan keluar daripada tekak. Ini kalau keluar ada jerit, pecah suara tuan-tuan, pecah. Pecah. Tapi kita diajar mengeluarkan suara daripada perut. Keluar daripada perut. Do re mi fa sol la ti do. Maknanya keluar suara daripada perut. Itu dipanggil tanafus dalam ilmu zikrullah. Nafas, anfas, tanafas, nufus. Dipanggil zikir nufus. Sebab itulah, kalaulah yang peliknya, dalam dunia lagu orang terima pula. Ni pelik kita ni. Dalam dunia muzik orang terima pula keluar suara daripada perut. Tapi bila cerita bab zikir, ni ada dalil daripada Nabi tak? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, kalau tetap belajar zikir nufus, macam mana zikir kita keluar daripada perut tuan-tuan. Zikir 4-5 jam, suara tak pecah. Zikir, suara tak pecah. Kenikmatan kita dapat keluar daripada perut kita sendiri. Jelas ke jelas? Terima kasih kepada Zuraidah Awang, kepada Siti Arfah, Nur Syifa dan sebagainya. Baik, sambung. Jadi ringkasnya tuan-tuan, saya ulang balik. Bila imam kata, suami kita kata subhanallah, letak pada otak, fahamkan makna maha suci Allah. Bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari. Lidah mula berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jari mula berjalan 7, 14, 21, 28, 33. Saya tak larang guna buah tasbih, tapi cara saya kalau guna jari lebih fokus. Sebab kita nak hidupkan di hati. Kalau pegang buah tasbih, sekali lagi mata nak buka, dah cukup belum, dah cukup belum, dah cukup belum. Baik guna jari, lebih fokus. Tuan-tuan guna jari, saya confident tuan-tuan tahu berapa numbers dia. Tu kehebatan guna jari. 7, 14, 21, 28, 33. Dah? Nanti tengok balik. Maka dengar kaedah. Kalau tuan-tuan betul nak belajar solat yang sempurna, bermula daripada hati yang sempurna. Ilah Rabbana subhanallah. Suami bercakap dekat depan tu, kita pun letak pada otak, fahamkan makna maha suci Allah. Bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari. Lidah mula berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jari mula berjalan. Okey, hati menghadirkan makna. Wa yuta'aqqalu maknahu wa yutadabbaru. Yang ni saya tak nak peningkan tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, tadabbur ni ada 7 makna, ada 7 level. Tadabbur. Ni makna tadabbur. Cuma untuk level tuan-tuan, saya bagi tadabbur yang nombor 1 dulu. Apa makna tadabbur yang memadai bagi orang awam nak beramal? Hadirkan makna. Hadirkan makna. Hadirkan makna macam mana? Lidah kata subhanallah, 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 subhanallah. Contoh, hati maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Buat tuan-tuan. Inilah zikir yang power dan terbaik. Inilah zikir yang power dan terbaik. Kalau betul tuan-tuan belajar sirah Isra wal Mi'raj, kalau tuan-tuan dah dengar hati Nabi dibersihkan dengan air emas, air daripada perak, maknanya cara bersih itu berbeza dari cara biasa. Sama juga hati ni tak boleh kita basuh dengan cara biasa. Kena basuh dengan cara luar biasa, iaitu dengan zikir zahir dan batin. Bila Tuan Imam kata pula alhamdulillah maha suci, kita pula sebagai isteri ke sebagai anak-anak duduk di belakang, ambil perkataan tadi, letak pada otak, fahamkan makna. Segala puji bagi Allah. Otak tepat faham, bukan tepat yakin. Yakin letaknya di sini. Baik. Maka bila kita nak berzikir, tundukkan kepala, pandang mata ni, pandang hati sanubari dengan pandangan yang tajam. Lidah mula kata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jari mula berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Dan hati menghadirkan makna. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tolong tuan-tuan buat. Tak sama pun tak apa, buat dulu. Buat dulu. Jangan tunggu nak sama tuan-tuan dah. Tuan-tuan bawa kereta mula-mula pun bukan perfect.
Sekarang ni pula boleh steering pakai kaki, tangan boleh main handphone. Sebab dah expert. Dulu steering macam nak peluk. Orang perempuan lah. Bila bawa kereta tu contoh, dulu macam nak muka nak kena dengan steering. Sekarang ni macam ni. Sebab apa? Dah biasa. Sama juga zikir. Peringkat awal ni memang agak payah. Tapi selagi mana tuan-tuan tak bermula, tuan-tuan takkan biasa. Jelas ke jelas? Yang ketiga, bila tuan imam sebut Allahu Akbar, suami kita sebut Allahu Akbar. Suruh suami kita jangan tinggal zikir. Jangan tinggal zikir. Waktu-waktu beginilah perbanyakkan lagi zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Bila suami kata Allahu Akbar, kita ajar anak-anak, letakkan otak, fahamkan makna. Allah Maha Besar. Bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari. Lidah mula berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seolah kita menuju dekat dia. Jari pun mula berjalan 7, 14, 21, 28, 33. Dan hati menghadirkan makna. Itu baru satu level tuan-tuan dah. Kalau nak belajar bab hudurul qalbi ni, yang dikatakan muraqabah ni, ada 7 level. Yang nombor 1 pun buat dulu, tak apa, buat pelan-pelan dulu. Maka nombor 1 ni, hadirkan makna. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jelas ke jelas? Bila mana tuan-tuan melakukan kaedah begini, tuan-tuan melakukan satu kaedah zikir yang luar biasa. Kerana kata Imamuna An-Nawawi, wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Dan zikir yang paling afdal, lidah dan hati jalan sekali. Tapi kalau kamu nak kurangkan lebih, banyakkan zikir di hati.